Assalamualaikum. Hari ini kita akan buat latih diri 8.6 ya. Ada 2 soalan saja. Ada gambar rajah yang kita kena perhatikan. Soalan ni pendek saja tetapi mungkin jalan dia panjang. Sebelum itu, cikgu nak cakap, Cikgu Suzy sayang kamu. Teruskan usaha. Semoga berjaya. Kita jaga kita. Okey, soalan yang pertama. Nombor 1. Pendek je soalan ni ha. Tengok tu 2 baris je. X, U, X, Y, Z. 4 titik dalam keadaan UX sama dengan 4X tolak 2Y. UY sama 3X tolak Y. Dan UZ sama dengan 6X tambah 5Y. Jika titik X, Y dan Z adalah segaris. Ini adalah kunci utama dia. Kita nak cari nilai K. Mari kita tengok. Panjang kan? Sampai situ. Tapi mari kita terangkan ya. Latihan diri 8.6 muka surat 225 tau. Di gambar yang tadi tu, cikgu gambarkan apa yang telah diberi dalam soalan ya. OX, OY, OZ. Dan juga diberi bahawa X, Y, Z adalah sebaris. Kalaulah X, Y, Z adalah segaris, jadi ini bermaksud X, Y sama dengan M, X, Z. M tu adalah skala. So, kalau kita dapat nilai M ni, maka ini adalah, ini memang segaris kan? Kita akan cari nilai M ni. So, ini adalah satu keadaan yang kita kena tahulah apabila kita dapat soalan yang mengatakan bahawa ketiga-tiganya adalah segaris. Jadi, dalam soalan tu, kita boleh dapatkan vektor paduan XY. Macam mana kita dapat vektor paduan XY? XY, XY. Maksudnya, XO tambah OY. XO tambah OY. So, vektor paduan ya. Jadi, kita tahu bahawa OX ialah 4X tolak 2Y. Tapi kita nak XO, vektor negatif. Jadi, kita letakkan simbol negatif depan ni. Tambah OY. OY. OY ni arah yang sama Jadi, kita tak payah tukar apa-apa lah. Tambah OY iaitu KX tolak Y. Kita juga boleh cari XZ. X, Z. So, ini vektor paduan XZ. Kita padukan X, O tambah O, Z. X, O tambah O, Z. Kita tahu bahawa O, X ialah 4X tolak 2Y. Kalau XO maksudnya vektor negatif. So, kita tak negatif 4X tolak 2Y. Jangan lupa kurungkan ya. Tambah OZ. Arah yang sama. So, tak perlu letak negatif. 6X tambah 5Y. Ya, 6X tambah 5Y. Jadi, kita pun dapat XY dan XZ. Jadi, kita boleh ganti dalam ni. Lepas tu, kita cari nilai constant ya. Kejap kita sambung. Baiklah, kita akan mula bekerja dengan XY. Vektor XY sama dengan M constant XZ. Kenapa kita gunakan ni? Sebab diberitahu bahawa dalam soalan ya, X, Y dan Z adalah segaris. Okey. Jadi kita telah pun dapat XY tadi dan juga XZ. Ya, cuba tengok tadi tu. Ini XY, ni XZ ya. So kita telah pun dapat tadi tu vektor paduan kedua-duanya. Kita akan gantikan di dalam persamaan ini. So gantikan XY kita dah jumpa tadi sama dengan M. XZ pun kita dah jumpa tadi. Kita masukkan saja. Selepas tu kita selesaikan dengan pemudahkan. Mula-mula cikgu bukakan kurungan dia. Yang ni buka kurungan. Kemudian seterusnya kita mendapat akhir sekali tu dekat sini ya. Komponen X dan komponen Y. Inilah masanya kita nak selesaikan dia dengan membandingkan komponen X dan juga komponen Y. Okey, X. Cuba tengok X dulu ya. K tolak 4X. Yang ni 2MX. Jadi kita samakan.
K tolak 4 sama dengan 2M. Kemudian kita tengok pula untuk Y. Sini Y maksudnya 1Y. Yang ni 7M. So 7M sama dengan 1. So komponen Y 7M sama dengan 1. Berikut. Kemudian kita akan buat, kita ada 2 unknown di sini. So kita akan cari M dengan K. Dekat sini perlu cari M terus. M sama dengan 1/7. Selesai. Kemudian kita ambil M ni, gantikan dalam ni. Dah gantikan K tolak 4 sama dengan 2 jarak dengan 1/7. Ganti M. Kemudian kita selesaikan. Ni senang je. Selesai. Dan kita dapatkan nilai K. So 4 ni tengok sini kan. So dapat nilai K. So kita bagikan dalam bentuk pecahan. Okey. Beginilah caranya untuk menjawab soalan nombor 1. Sekarang soalan nombor 2. Soalan nombor 2 diberi gambar rajah. Okey, kita ikut gambar rajah ni, tengok arah dia. Kemudian adalah maklumat diberi di sini. Yang pentingnya kamu kena lihat pada BE nisbah ED sama dengan 3 nisbah 1. Juga diberi DC sama dengan 4/3 AB. Ini adalah maklumat penting dalam soalan ni, supaya kita boleh jawab soalan A dan soalan B. Gambar rajah ni berikan perhatian kepada anak panah. Ya. Okey, sekarang nombor 2 ya. Soalan nombor 2 ni gambar rajah tadi tu. Cikgu pindahkan daripada buku teks tadi, cikgu pindahkan dalam kerja cikgu ya. So, tengokkan direction ni, arahnya. Pastikan kamu berhati-hati dengan arah ya. So, ada juga di dalam soalan iaitu DC sama dengan 4/3 AB. Jadi, AB kita tahu dah AB. Ini DC ya. Ni AB. 4/3 AB, gantikan AB 24X. Dia dapat 32X untuk vektor DC. Dalam soalan A, dia minta kita ungkapkan BD. Ni BD ya. So, kita gunakan vektor paduan. BD sama dengan BA tambah AD. BA tambah AD. Dapatlah BD. Cuma kita kena hati-hati dengan arah. Okey. Kita ada AB. Tetapi kita nak BA. Bermaksud BA adalah vektor negatif ya. So, negatif 24X tambah AD. AD dah beri dalam soalan 20Y. So, kita dapat untuk BD. Kita dapat ungkapkan BD dalam sebutan X dan Y. Iaitu negatif 24X tambah 20Y. Juga dalam soalan kita diberi BE nisbah kepada ED sama dengan 3/2. Kita gunakan ini untuk cari vektor AE. Kita cari vektor AE, tapi sebelum vektor AE kita kena cari ED dulu ya. So ED, ini diberi soalan. Jadikan bentuk macam ni ya. ED sama dengan 1/4 BD. So sekarang ni ED sama dengan 1/4 BD. Okey, 1/4 BD. BD dah dapat tadi. Okey. So dapat 1/4 BD, gantikan dan permudahkan, dapat negatif 6X tambah 5Y. Sekarang barulah kita boleh cari AE, vektor paduan AE. AE sama dengan AD tambah DE. Ya. Kita dah dapat dah AD tadi tu. AD diberi dalam gambar rajah. So, AD sama dengan 20Y. Dan kita dah dapat tadi ED, tapi kita nak buat DE. Ini maksudnya dia negatif lah. So, negatif kurungan negatif 6X tambah 5Y. Permudahkan, kita dapat 6X tambah 15Y. Okey, bagaimana dengan B pula? Seterusnya, kita buat soalan 2B. Ya, 2B. AE sama dengan KBC. Sebab apa? Kita nak tunjukkan bahawa AE adalah selari dengan BC.
Jadi kita buatkan AE sama dengan KBC. Kalau kita dapat nilai K ni, maka AE adalah selari dengan BC. Okey, AE kita dah dapat tadi. Kita ganti je. 6X tambah 15Y. Kemudian kita nak cari BC. Tetapi kita tahu bahawa BC sama dengan BD tambah DC. BD, masa soal itu soalan A tadi kita dah dapat dah nilai BD dan juga DC. Jadi kita ganti saja. BD sama dengan negatif 24X tambah 20Y tambah 32X. Kita mudahkan dapat 8X tambah 20Y. Apa yang kita lakukan? Kita ganti je kat sini. Okey. Ganti AE. Juga gantikan BC. Okey. Kita dapatkan. Mudahkan dapat 8KX tambah 20K. So 8K. Komponen X dengan komponen X. 8K sama dengan 6. Juga 20K sama dengan 15. So kita gantikan. Supaya kita dapat nilai K bagi kedua-dua bahagian. So, K sama dengan 3/4. Kita dah dapat 3/4. Kita gantikan semula pada AE sama dengan 3/4 BC. Ini menunjukkan bahawa kita boleh simpulkan bahawa vektor AE adalah selari dengan vektor BC. Beginilah caranya kita menjawab soalan nombor 2. Latih di 8.6, muka surat 225. Mula-mula kita carikan dulu DC. Kemudian kita carikan BD. Lepas tu kita kena cari ED supaya kita boleh cari AE. Okey. Kita dapat cari AE, kita nak buktikan bahawa AE itu adalah selari dengan BC. Gantikan. Okey. Dan akhirnya kita dapat nilai K. Ini menunjukkan AE adalah selari dengan BC. Senang kan? Teruskan perjuangan. Kita jaga kita. Cikgu Suzy sayang kamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.